Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cikgu boleh dengar suara saya, boleh buat macam ni tak? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahdina bihidayatil Qur'an wa najina minan nirani bi karamatil Qur'an wa rafa' darajatina bi fadilatil Qur'an wa kafir anna sayyiatina bi tilawatil Qur'an ya zal fadli wal ihsan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dengan inayah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada tengah hari yang berbahagia ini. Marilah kita mengikhlaskan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini demi kecemerlangan pendidikan dan demi kebaikan sekalian pelajar kita. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup berkorban untuk berada di sekolah secara alam maya pada hari Jumaat yang barakah ini dan berjaya menangguhkan segala keinginan yang muncul dalam minda ketika ini. Yang berbahagia Guru Besar Serai Bandar Baru Bangi, Ustazah Aidil Atirah binti Abdul Wahid. Seterusnya pada penolong-penolong kanan, barisan guru kanan, guru-guru Serai Bandar Baru Bangi dan yang berusaha dan yang dihormati penceramah kita Profesor Madya Dr. Yusran Sulaiman daripada Universiti UPM. Baik, bagi pihak majlis, saya mengalu-alukan kedatangan Tuan Penceramah ke program kita pada hari ini. Terima kasih Tuan atas kesediaan memenuhi undangan pihak sekolah dan selamat berkenalan. Di hadapan tuan-tuan sekarang ialah lebih kurang dalam 70 cikgu yang sangat komited dan berpengalaman luas. Jadi guru-guru Serai Bandar Baru Bangi ini memang bersikap terbuka dan sentiasa mengalu-alukan sebarang idea pembaharuan atau inovasi dalam amalan pendidikan, khususnya norma online yang baru yang sedang kita melalui sekarang ini. Jadi sebagai pembuka majlis, saya dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Ustaz Cikgu Muhammad Faizal untuk membacakan doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ناور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Faizal atas bacaan doa itu tadi. Tuan Guru Besar, guru-guru yang dihormati, untuk slot ladap yang pertama pada hari ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan penceramah kita Profesor Madya Dr. Yusran Sulaiman daripada UPM untuk menyampaikan tajuk ataupun taklimat yang diberi nama sesi perkongsian PDPR secara atas talian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Dengar tak suara saya? Cikgu Effendi, dengar suara saya tak? Saya nak make sure Saya dengar. Dengar Okay. InsyaAllah semua dengar. Okay. Okay, sebentar. Okay, saya nak share saya punya skrin saja.
semua nampak ke saya punya slide sebelum saya teruskan? Nampak? Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semula. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi menerima peluang saya untuk share sedikit ilmu yang saya ada. So, saya takkan ambil masa yang lama untuk perkongsian ni sebab secara generalnya ada banyak benda yang saya rasa cikgu lebih mahir lah. Cuma kita nak tingkatkan saja ilmu tersebut. Okey, syukur kepada ilahi di petang ni kita dapat sama-sama di satu medium yang kita rasa dah jadi norma baru pada untuk kita semua secara virtual since last year disebabkan oleh pandemik ni. So nak tak nak kita pun tak tahu benda ni mungkin akan memang masa yang mungkin saya expect akan jadi semakin lama disebabkan kes yang semakin tinggi dan semua orang pun aware berkenaan ni. Walaupun PKP kita sehingga sekarang ni sampai 4 Februari. Okey, itu saya rasa tak perlu saya nak jelaskan lagi semua. Okey, sebagai pengenalan lah. Tadi saya kata apa, Tuan Pengerusi dah memperkenalkan sedikit berkenaan latar belakang saya. Dan just untuk informasi guru-guru sekalian, saya ada 2 orang anak yang berada di sekolah serai. Okay. Tu saya rasa ni sesi perkongsian ni saya rasa terpanggil rasa nak share dengan guru-guru disebabkan oleh saya tengok daripada 2 benda lah. Satu pengalaman dan keduanya berdasarkan pemerhatian saya. Okay. Pengalaman tu saya juga sebagai apa orang cakap pendidik di universiti, walaupun status dia berbeza, pelajar yang lebih matang dengan ni sekolah. Tapi ada persamaan dan ada banyak juga perbezaan dia. Itu yang saya rasa boleh share sikit pengalaman tersebut. Dan yang seterusnya, pemerhatian yang kita baru dalam 3 hari sekolah. So saya rasa walaupun di awal saya rasa lebih baiklah kita tingkatkan ilmu kita di awal tahun ni supaya kita dapat atasi banyak masalah di kemudian hari. Okey. Slide saya ni ada campur sikit lah bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sikit. So saya rasa semua orang boleh faham So saya panggil ni juga, kita panggil redesigning the class for online learning. Okay. So bila kita tengok perkataan redesigning, so perkataan ni saya rasa semua orang faham lah. Maksudnya sebelum ni kita dah biasa kelas kita secara fizikal. Bagi cikgu-cikgu yang dah lama, let's say dah 20 tahun mengajar, tiba-tiba kali ni kita nak kena ubah. So apa-apa saja yang berlaku dalam hidup kita, perubahan ni bila kita dah biasa satu benda nak berubah mesti susah kan, betul tak? Setuju dengan pendapat saya? Nak berubah tu agak susah. Tak kira lah orang besar ke, kanak-kanak ke, nak berubah tu bila dah terbiasa dengan satu keadaan lebih kita boleh panggil comfort zone, keadaan selesa, nak berubah. So ini cabaran besar bagi kita sebenarnya. Okay. So kita nak redesign balik macam mana kita nak adakan pembelajaran secara atas talian ni. So banyaklah cabaran dia. Okay, sebelum saya teruskan lagi, saya nak share sikit lah yang ada satu surah ni. Saya rasa semua orang dah familiar dengan ni. So sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Okay. So saya pun sentiasa mengingatkan diri kita lah. So sekarang ni apa-apalah ini ayat dia kalau kita tengok macam general je. Tapi dia banyak benda yang boleh kita apply kan benda ni. So basically kita muhasabah diri sendiri juga lah. Apa yang berlaku pada kita dan so yang pentingnya mengubah nasib. So diri sendiri. Semua orang tak nak ada COVID ni. Tapi ini kuasa Allah Ta'ala ada hikmah di sebaliknya yang kita mungkin tak tahu lagi apa yang akan berlaku seterusnya. Okay, yang seterusnya sabda Rasulullah SAW, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya kerana mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Okay, so kita reflect kita sebagai tenaga pengajar. Zaman kita belajar dulu dengan sekarang pasti berbeza. Okay, so cikgu-cikgu yang sekarang hampir pencen masih dah. So sekarang kita di era lebih baru, so kita kena ikut zaman kanak-kanak sekarang, zaman-zaman murid-murid sekarang. So dan tak silap saya minggu ni pun saya ada juga terima, saya rasa dah benda tu dah jadi viral. Ada satu orang siapa nama dia saya tak ingat, dia cakap kenapa kita banyak nak menggunakan medium elektronik ni.
kenapa tak kita gunakan medium yang hampir setiap rumah, sesi rumah ada, iaitu TV kan. Saya pun setuju dengan pendapat tu, tapi kalau ada TV, belajar secara pendidikan mungkin itu hanyalah one way communication. Kita tak ada two way communication. Tu antara kekangan yang kita hadapi sekarang. Okey, ni saya nak share sikit medium untuk kita cakap apa atas talian. Okey. Saya just nak tanya sikit pendapat lah. Kalau kita tak perlu on mic, kita boleh just menggunakan ikon apa nama dia, action dekat dalam Zoom tu. Siapa yang pernah menggunakan lebih daripada satu medium ni? Kita ada Zoom, Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya. Lebih daripada satu. Saya rasa cikgu-cikgu sekarang dah menggunakan, sekarang kita gunakan Zoom. Sebelum ni kebanyakan yang cikgu menggunakan Google Meet untuk pengajaran sekarang. Selain daripada tu ada yang pernah guna selain daripada dua ni? Ada boleh kita tunjuk pakai dalam ikon action dalam Zoom tu. Apa pilihan yang ada kat situ? Saya pengen apa? Cikgu-cikgu nampak ke? Ada bahagian action. Boleh buat tanda thumbs up macam dekat dalam tu kalau ada. Okey. Saya tak pasti lah. Saya panggil secara general ya. Saya panggil semua cikgu lah walaupun ada yang ustazah semua. Okey, nampaknya tak ramai lah yang familiar lebih daripada dua ni. Okey, saya rasa walaupun kita tak familiar dengan perkara tersebut, saya rasa kalau tahu Google Meet dan Zoom pun saya rasa dah cukup baik dah. Okay. Cuma saya share sikit jadual ni untuk menunjukkan dia punya kelebihan dan kekurangan. Okay, sebagai contoh kita ambil Google Meet lah. So Google Meet kita sepatutnya saya rasa mungkin ada yang dah tahu, ada pun mungkin ada yang tak aware. Maksimum yang kita boleh ada dah 100 saja participant. Itu kekurangan yang ada. So kalau kita di sekolah serai ada dalam satu-satu darjah tu kita ada 5, definitely kita tak boleh combine ke 5 kelas. Dia akan lebih. Even saya rasa kalau 4 pun dah lebih. Kalau kita dah 40 dah 4 dah, saya ambil lah kurang 40 lah, nak mudah kira sikit, pun dah terlebih. So maknanya kita knowledge ni kita perlu tahulah apa limit yang ada, dan tapi secara general pun kita rasa, saya rasa semua cikgu tahu kan kenapa kita letakkan kelas itu maksimum 40 orang, kenapa tak sampai 60, 70. Ada sebab dia kan. Satu, seorang-seorang cikgu nak entertain ke semuanya. Tak boleh lah, nak kontrol. Dan dia sebenarnya dalam skala yang lebih kecil adalah lebih baiklah kita dapat memantau pelajar. Tapi disebabkan kita ni berada di bandar, bukan luar bandar, so memang pelajar ramai lah. Itu memang kita susah nak elak lah. Nak tak nak terima kalau sekarang ada 40 orang, 40 orang lah. Tapi sekarang disebabkanlah online, saya rasa kebanyakan kita akan combine kan berkenaan ni. Okey, so kita ada medium lain juga. So kalau saya alu-alukan lah untuk belajar benda-benda ni, sebab saya dalam sesi ni bukan saya nak mengajar setiap teknik yang ada ni. Sebab kalau kita just pergi kepada YouTube, memang banyak sangat dah orang dah share macam mana nak guna setiap benda ni. So cikgu kalau rasa nak explore, boleh teruskan penggunaan yang lain ni untuk explore. Okey, sebelum saya teruskan, sekejap saya stop sharing. Saya ada sikit nak buat aktiviti sikit lah. Saya akan menggunakan medium di chat box tersebut. Okey, cikgu-cikgu boleh tengok di situ. Okey, nampak saya ada letak situ website www.menti.com. Okey, saya harap semua orang boleh pergi ke web page tersebut. So bila pergi ke web page tersebut, dia akan minta kita key in nombor. So nombor dia adalah, saya dah letak dalam chat box, 2393766.
Okey, dapat masuk tak? Ada yang berjaya masuk? Okey, alhamdulillah ada yang dah maklumkan dapat masuk. Okey, soalan saya simple saja. Saya just nak tanya pendapat ni secara jujur saya harap semua dapat bagi type dalam 2 atau 3 perkataan, maksimum 3 perkataan. Apa perasaan guru-guru daripada tahun lepas, kita mulakan secara online saya rasa bulan 7, bulan 8 tu lah kan. Tak salah walaupun PKP bulan 3 dan seterusnya kita menggunakan sehingga lagi ni apa perasaan cikgu-cikgu sekarang. So saya harap boleh luahkan itu maksimum 3 perkataan je lah. Apa saja yang terlintas dan perasaan cikgu-cikgu sekarang. Pengalaman sebelum ni lah sehinggalah 3 hari bersekolah pada tahun ni. Dia perlu pergi ke website tersebut. Ada yang raise hand. Kalau ada siapa pun yang nak bertanya boleh. Saya okay, saya dah nampak ada beberapa cikgu dah type. Okey, teruskan kepada mereka yang belum lagi. Sekejap lagi saya akan share. Dia tak perlu risau sebab dia tak ada nama pun dekat sini. Sekejap lagi saya akan share apa yang guru-guru luahkan di sini. Okay, kepada mereka yang dah sudah mungkin boleh letak thumbs up dalam ikon Zoom tu. So saya boleh tengok berapa yang masih belum. Okay, ramai dah letak kat situ. Saya rasa saya boleh share sementara menunggu yang lain untuk terlibat bersama. Okay, boleh cikgu-cikgu nampak semua? Nampak Okay, dia tak ada nama lah. Ni cikgu siapa kan. Okay, kita ada nampak banyak perkataan di sini. Risau, mencabar, teruja, stres. Okay, ada yang rasa stres. Masalah lain internet. Okay, kurang kemahiran IT. Okay. Ingin tahu, challenging. Best guna kuis online, menguji kesabaran, sangat mencabar, nervous, seronok, terkejut dan pelbagai lagi. Okay. Okay, dan so maknanya kita boleh rangkumkan semua ni. Maksudnya setiap orang mungkin bukan ada satu saja yang ada. Mungkin seorang cikgu akan rasa kesemuanya atau sebahagian daripadanya. So maknanya kita bercakap kita ada mixed feeling dalam pembelajaran ni. Betul? Okay. So saya just nak introduce ni sebab Mentimeter ni kita panggil Mentimeter. So kita boleh juga kalau cikgu-cikgu nak gunakan kaedah ni untuk salah satu nak dapat feedback daripada pelajar lah. Maknanya pelajar diam, kita minta dia orang mute. Tapi kita nak minta sikit feedback macam ni. So saya rasa ni antara satu kaedah yang kita boleh introduce kepada pelajar kita, murid-murid kita. Tapi mungkin yang darjah 1 mungkin tak tahu lah. Tapi saya pun tengok bergantung pada anak-anak tu lah. Ada yang dah pandai nak menggunakan keyboard. Ada yang masih terkekeh lagi lah. Tapi
Kalau yang darjah 5, darjah 6 tu saya rasa memang dah mahir sedikit lah. Okey, so ada pelbagai perasaan kita lalui sekarang ni. Ya. Yang saya akan tekankan sikit lebih pada yang contohnya negatif lah, so macam stres ni kan. Okey, saya stop sharing untuk yang bahagian ni dulu. Okey. Okey, so antara list yang cikgu-cikgu bagi tadi, kita nampak ada sebahagiannya adalah masalah. Okey. So saya tekankan pada masalah tu. Okay. So dua masalah yang saya rasa kita boleh make it sebagai general. First, stress. Okey. Okay, saya ambil gambar ni contohnya. Adakah cikgu-cikgu pernah lalui ini setelah adanya kelas online? Dengan tak mahir dari segi IT, dengan nak macam mana nak buat kelas online ni first time ni kan. Sekarang ni kita majoriti dah berpengalaman, tapi kita masih banyak lagi perlu belajar dan sentiasa bear in mind kita banyak lagi peluang untuk kita improve. So saya rasa itu salah satu sifat sebagai pendidik lah, sentiasa nak belajar benda baru dengan keadaan sekarang dan sebagainya. Okay, dan lebih teruk lagi kalau kita berada di keadaan ni. Kita panggil ni burnout. Okay. So burnout ni saya pun tak kurang pasti exactly perkataan bahasa Melayu tu. So, saya lebih selain daripada kelusuan yang sangat tinggi lah basically. So kita nak contohnya kalau perasan kita tengok grup WhatsApp lah. Sekolah saja macam saya, anak saya 2 orang ni pun dah saya rasa banyak sangat grup WhatsApp. Kerana pening betul. As a parents. So kalau cikgu-cikgu pun saya rasa dah terlampau banyak lagi kita panggil tingkap lah dalam WhatsApp tu. Satu tahap kita boleh berada di keadaan kedua-dua ni, stres dan juga burnout ni. So dua keadaan ekstrim ni boleh menyebabkan kita akan berlaku semua kat sini. Being tired all the time, akan sentiasa penat pun. Walaupun kita cukup tidur ke apa, ni lagi teruk kalau kita tak dapat tidur malam. Fikir, besok ada kelas tapi tak ready dan sebagainya. So boleh menyebabkan kita sakit, kerisauan yang sangat tinggi, boleh menyebabkan berat badan kita naik dan sebagainya. Inability to keep things straight. So maknanya kita pun rasa macam semua serba-serbi tak kena. Kita duduk rumah dengan anak di rumah sikit. Dan kita semua sentiasa diuji. Senang susah itu semua ujian. Itu kita kena faham lah keadaan tersebut. And then anger issue at work. Ni pun mungkin berlaku. Kita ada rasa amarah disebabkan kita berada di keadaan selesa, lepas tu nak kena ubah kepada keadaan yang kurang selesa ataupun tak selesa langsung. So benda-benda dan seterusnya boleh berlaku depression, kemurungan. So maksudnya dua masalah ni bukan sahaja kepada pendidik, dia juga boleh berlaku kepada anak-anak murid kita. So kita ada dua pihak penting ni. Satu tenaga pengajar, satu lagi anak-anak murid kita. Dan juga satu sekarang ibu pun terpaksa terlibat sama dalam WhatsApp. Sebelum ni kat sekolah cikgu mengajar, balik rumah buat kerja rumah dan sebagainya. So tiga pihak ni boleh mengalami keadaan masalah ni. Saya tak sentuh pada positif lah. Lebih kepada kita nak. Saya bukanlah cikgu kaunseling atau sebagainya untuk macam mana kita nak atasi ni. So kita sebagai seorang Muslim, saya rasa kita ada banyak cara untuk kita atasi. InsyaAllah kita sentiasa berdoa dan Allah pemudahkan urusan kita sepanjang hari. InsyaAllah ada jalan dia. Cuma yang penting macam mana kita set mind kita juga. Kalau kita kata susah daripada awal susah sehingga susah, lepas tu memang kita dah block kita punya mind. Itu susah nak ke depan.
Kalau kita positif walaupun benda susah, insya-Allah ada jalan macam mana kita nak atasi apa sahaja masalah yang kita hadapi sewaktu pembelajaran secara online ni. Okey, yang ini saya ada buat dalam satu untuk jadual. Ini cadangan saya lah kepada sekolah serai, tapi terpulang lah. Tapi saya rasa even bagi tadi pun anak saya yang di darjah 2 ada pelbagai cadangan saya tengok. Dan bila saya slide ni saya dah siapkan awal, tapi saya buat kesimpulan lah dari sini. Okey, yang pertama saya disebabkan sekolah saya ni tak ada email MOE seperti sekolah kebangsaan biasa kan. Itu semua. Saya rasa itu bukan satu halangan lah. Okay. Cuma saya rasa lah, saya sebenarnya menunggu-nunggu juga di hujung tahun lepas sebelum sekolah masuk, lepas tu mungkin ada satu orang cakap apa, panduan daripada sekolah ya. Tapi mungkin sebabkan tak sempat untuk apa, saya pun tak pasti persiapan apa sekolah, dan mesti ada perancangan sekolah. Tapi ini sebagai kita kata nilai tambah lah yang saya rasa boleh diaplikasikan di sekolah selain. Okey, yang pertama berkenaan dengan email. Okey, saya rasa ini memang sangat-sangat penting. Okey, disebabkan kebanyakan saya tengok menggunakan email parents. Okey, mungkin saya rasa boleh sekolah bagi tahu untuk kita kata murid-murid ni ada email sendiri. Okay. Even anak saya sini pun mula tak ada email. Saya createkan untuk orang sebab bila anak ni umur berapa saya tak ingat dalam contoh, dan saya galakkan menggunakan Gmail lah, bukannya Yahoo dan sebagainya. Okay. Ada sebab kenapa kita gunakan Gmail. Sebab Gmail ni dia menggunakan interface kat Google. Okay. Sekarang kita mana ni kita cakap Google kan. Google ni dah jadi macam benda biasa dah. Anak saya pun cakap kita Google je. Semua benda Google. Dan benda ni dah jadi benda jadi kebiasaan dah. Okay. So Gmail ni saya galakkan gunakan Gmail. So saya haraplah boleh apa tujuan kita gunakan email ni adalah supaya cikgu-cikgu semua boleh recognize yang itu adalah nama betul yang digunakan dia punya pelajar sendiri, bukannya nanti kan keluar nama parents dia kan. Okey, setelah kita gunakan ada email ni, maksudnya bukanlah guru yang perlu create kan email tersebut, supaya parents boleh create kan lah. Kalau anak ada 3-4 orang di sekolah serai, parents boleh create kan. Okay, dia akan link dengan parents punya email basically, sebab dia tak boleh create alone macam tu. Okay. Dan saya notice juga yang terbaru, tak silap saya yang darjah 5 kot, anak saya di 5 benar, ada cikgu pula dah buat Facebook kan. So bila kita menggunakan terlampau banyak medium ni, ada pro and cons dia lah. Okay. So saya, macam saya cakap di awal tadi, saya kata benda ni kita dah ada, cuma kita nak improvisekan je, meningkatkan di segi di situ. Okey, yang keduanya kalau ada keperluan, kita perlu ambil kedatangan. Okey, kedatangan ni kita boleh gunakan Google Meet. Okey. Saya bukan nak mengajar macam mana nak gunakan saya ada bagi link ni. Jangan risau kepada cikgu, saya akan share slide ni nanti kepada yang berkenaan, boleh share kepada semua cikgu. Boleh tengok macam mana kita boleh sebab saya tak pasti sama ada itu adalah ketetapan daripada sekolah saya wajib menggunakan Google Meet ataupun medium selain daripada Google Meet. So di Google Meet ni sebenarnya kita boleh kita kena, sebab Google Meet ni pun sebab nama pun Google, maksudnya daripada Google punya family lah basically. So kita gunakan ni, dan dia perlu dia tak perlu install apa, dia kena tambah, kita letak extension. Dekat video ni akan video ni Mak Saleh punya video lah. Tapi tak apa, boleh faham je, mudah je nak faham dia. Ikut je dia punya step by step, dia ajar step by step. So cuma bila kita gunakan ni, saya cadangkan supaya kita menggunakan, kita ada banyak browser, kita ada Mozilla, kita ada Google Chrome dan sebagainya. So saya galakkan menggunakan Google, sebab gunakan Google Meet sebagainya, dia lebih user friendly, kita katakan, menggunakan Google Chrome. Sebab dia pun Google Chrome ni pun asal daripada family Google juga. So kita gunakan semua ahli-ahli dalam Google ni. Google ni sangat banyak feature dia. Okay? Semua Google. So dan semua orang pun dah familiar dengan Google. Why not kita dalami lagi berkenaan dengan apa. Okay, kemudian yang ketiga ni adalah internet dan gadget yang tidak cukup. Okay, internet ni saya boleh rangkum kat sini, kita buat ada dua. Satu kita buat live dan lagi satu kita panggil synchronous.
dan lagi satu istilah dia asynchronous. Okey, live ni saya rasa dalam 3 hari ni dan daripada tahun lepas pun kita dah buat benda ni. Okey. Cuma banyak kekangan yang di situ. Okey. Cuma internet ni ada banyak faktor lah. Yang pertama, tenaga pengajar sendiri, cikgu-cikgu sendiri. Okey, itu kekangan kepada kita ni. Sebab kita semua di rumah dan saya tahu sekolah selain ni cikgu-cikgunya rumah pun ada yang jauh daripada sekolah. Contohnya ada dekat di Banting apa semua, bukan semua di Bandar Baru Mangin. Itu yang saya so itu di luar kawalan kita kena tengoklah kawasan kita tu internet apa yang bagus. Okey, saya rasa boleh tanya kot contoh daripada jiran ke apa. Sebab saya rasa sekarang ni even contoh kalau kita pakai Unify ke apa, tak semua Unify dapat coverage yang baik lah di certain area. So tapi sekarang ada banyak lah, contoh ada Maxi dan sebagainya. Mungkin saya rasa kita invest lah sikit untuk kebaikan bersama. Untuk contohlah sebelum kita guna satu line, lepas tu kita nak berubah. Saya rasa untuk invest harganya insya-Allah lah ada pulangan dia. Pun kita nak ada pulangan dari segi duit dan sebagainya, tapi ada kebaikan di situ untuk kita kasih. Lagi satu kepada anak murid kita sendiri. Itu pun satu lagi. Okay? Kalau masa kita buat live ni. Okay? So even dah 3 hari ni pun, bayangkan kita anak murid kita kata dalam satu kelas tu ada kita ambil 50 orang. Kita combine 2 kelas contoh kita ada dekat hampir 80. So kita tak boleh pasti sama ada semua orang mempunyai internet access yang okey. Kita diri sendiri pun kadang-kadang walaupun serta masa okey, serta masa tak okey. So tu yang saya cadangkan, kita try guna dua-dua teknik ni. Live, kita buat, dan lagi satu asynchronous ni record. Okey. Record ni ada pelbagai cara, Contohnya masa yang kita dah buat live tu, katalah internet kita okey. Tapi internet setengah pelajar tak okey. So kita terus boleh record je sebab dekat Google Meet tu, kalau cikgu-cikgu perasan, ada button record tu. Habis sekelas, nanti dia terus automatic simpan dalam kita punya PC. So saya cadangkan kalau kita guna kedua-dua kaedah ni, sebab dia akan membantu kedua-dua pihak. Contohnya separuh daripada kelas kita tak dapat apa yang kita sampaikan. So apa yang kita nak sampaikan tu pun kita macam tak tercapai lah apa hasrat dia. Even kalau sebelum kita buat kelas fizikal pun anak-anak murid bising apa dan sebagainya pun tak capai benda tu kan. Ini kan pula sekarang kita secara maya. So ni pun tak perlu ada apa-apa device kita boleh gunakan Google Meet. Saya fokus pada sini lah. Kalau cikgu nak pakai Zoom pun boleh. Dan satu yang tadi kita buat yang dah live kita terus record. Yang keduanya kita boleh buat, kita panggil pre-record. Kita boleh record awal. Contohnya saya rasa katalah subjek matematik. Kita nak buat record dulu. Kita record dulu, lepas tu kita upload. Lepas tu mungkin masa live tu kita just mungkin nak lebih kepada buat exercise ke. Maksudnya anak-anak murid kita dah tengok dulu video tu. Kita upload ke. Okay, medium yang saya cadangkan untuk kita upload dan sebagainya, gunakan Google juga. Google punya family, kita panggil Google Classroom. Okay, kat Google Classroom ni, Google Classroom ni, saya rasa ada banyak cikgu juga dah start guna. Dan dia to be honest, dia sangat-sangat powerful. Sebab macam-macam kita boleh buat kat sini. Saya listkan sedikit sini. Contohnya sekarang ni anak-anak murid kita belum ada buku teks lagi. Kita boleh muat naik buku yang secara elektronik tu, yang digital. Lepas tu kita boleh bagi kerja rumah. Ni cadangan saya lah supaya kita letak kerja rumah tu dekat situ, bukannya di WhatsApp. So dia saya buat masalah dan cadangan ni mungkin tak ikut sebenarnya. Tapi yang pertama tu saya sepatutnya akan memang datang dulu lah email tu. Bila ada email, dia boleh ada Google Classroom dan seterusnya. Dan bila ada Google Classroom ni, kita lagi satu term yang kita punya, macam mana kita nak pantau anak-anak murid kita ni. Betul ke dia berjaya dapat tu. Kalau kita boleh letak video yang kita dah rekod awal ataupun rekod masa live tu, kita letak so anak murid yang tertinggal boleh tengok semula. Kita tak perlu nak post kepada contohnya YouTube. Kalau kita tak, mungkin kita segan lah kan satu dunia kan tengok kita kan. YouTube kan. Kita masuk dalam Google Classroom je. Maksudnya anak-anak murid kita je tengok. Dan katakanlah kita nak letak video lain, contohnya yang
sekolah lain ke, itu tak ada masalah saya rasa. Tapi memenuhi silibus tu ataupun sebagai untuk nilai tambah kepada apa yang kita ajar tu. Sebab sekarang ni banyak kan kita cari, saya rasa tahun lepas pun banyak cikgu bagi link dan sebagainya. Saya rasa benda tu kita gunakan sepenuhnya Google Classroom. Okay. So hari ni pun saya bukan nak ajar lah Google Classroom ni macam mana. Sebab saya rasa ada cikgu-cikgu yang dekat selain ni memang dah mahir, dan dekat YouTube pun ada banyak yang even yang cikgu daripada Malaysia pun ada dah buat dah video. So saya cadangkan cikgu-cikgu boleh belajar daripada situ. Okey, yang nombor 4 ni saya rasa memang masalah juga. Lambakan mesej dan susah mencari mesej-mesej penting, terutama kepada parents. Okay, so kita contohnya anak tu di kelas 1 amanah contohnya. Okay? Dan dia ada lagi satu grup yang besar kan. Okay? Tak silap saya dalam WhatsApp maksimum sekarang masih lagi 256 orang dalam grup. So kalau kita ada 256, maksudnya tak cukup semua parents dalam tu. Maksudnya ibu dan ayah dalam tu. Satu darjah tu ada berapa kan cikgu? Kita ambil pukul rata lah, kata 40, 200 lah mula kira. 200 pelajar, kalau semuanya tak ada buka, tak ada yang kembar apa semua, 200 maknanya 400. Memang tak muat lah maksudnya. Maknanya salah seorang kan. Kita pun ada, betul ada masalah tu kan. Dan kita akan ada lambakan mesej yang dua-dua grup ada. So untuk elakkan benda ni berlaku, okay, saya yang sebelah kanan dia tu, saya letak sini satu link GM saja. Google Meet. Contohnya, saya tak pasti sama ada cikgu rasa tertekan tak. Contohnya besok nak mengajar, malam ni kena create dia punya link tu. Nak create tu memang tak susah lah, tapi maknanya kita perlu ada satu komitmen setiap kali kita kena create benda ni. Dia sebenarnya ada cara mudah. Kalau kita menggunakan family Google lagi satu, kita panggil Google Calendar. Ada sesiapa cikgu yang pernah menggunakan Google Calendar? Tak pernah. Okay? Ni pun satu lagi family dia. Dia punya, tak tahulah dia punya adik-beradik ke anak dan sebagainya, tak kisah. Tapi family dia juga, Google Calendar. Kita boleh linkkan dengan kita punya Google ni. Maksudnya kita set kan, contohnya kelas kita tu pada pukul 8, setiap hari Selasa contohnya. Kita set 1 tahun. Dengan tak sampai 5 minit kita boleh set dan kita menggunakan satu link saja. Tak perlu nak create banyak-banyak link setiap minggu dan sebagainya. Okey, yang ini saya rasa disebabkan yang Google Meet tadi dah pernah cikgu guna. Google Classroom saya rasa Google Calendar ni mungkin lagi ramai yang tak pernah guna. InsyaAllah lepas ni saya akan tunjuklah macam mana nak gunakan satu saja link dan boleh guna dalam Google Calendar, dan kita boleh kita panggil synchronizekan dalam kita punya handphone. Sebab handphone ni betul tak, kita sentiasa bawa ke mana-mana. Dia pun jadi macam nyawa kita lah kan. Tersilap letak pun kita dah rasa tak kat mana letak kan. Tak keruan kita kan. Kalau tersilap ada anak kita terselit bawah sofa ke kat mana kan. Okey. Lagi satu berkenaan dengan lambakan mesej dan susah mencari mesej, saya pun mencadangkan kita gunakan Google Classroom. Kalaulah ini cadangan saya, cuma kalau cikgu-cikgu bersetuju kan, kita nak elakkan terlampau banyak mesej dengan kita letak page ni, lepas tu letakkan link lagi kat situ kan. Kita gunakan semuanya di Google Classroom saja. Parents boleh tengok, murid-murid kita pun boleh tengok kat situ. Dan dia boleh berulang kali. Dan mudah cari berbanding kita gunakan WhatsApp. Walaupun di WhatsApp ada satu ciri, kita panggil dia star message. Mungkin pernah gunakan star message tersebut. Tapi bila terlampau banyak, sebulan pun dah kita cakap banyak sangat message dah. Ini kerana katalah kita pun tak tahu sampai bila kita punya kelas online ni. So kita berdoa lah supaya dapat kembali kepada kelas fizikal. So, tapi kalau kita dapat balik kepada kelas fizikal, kita masih boleh menggunakan media-media ni. Contohnya Google Classroom dan sebagainya. Dan dia, parents pun lagi nampak sebab Google Classroom ni dia akan link dengan kita punya email. Contohnya cikgu bagi satu-satu tugasan ataupun satu-satu kerja rumah, dia terus kita kata anak murid kita dapat kepada email tu kalau kita assign dia. Okey, kemudian yang nombor 5, dapatkan maklumat ataupun pengesahan. So contohnya kita nak buat survey ke, dan cikgu perasan tak, kadang kita ada buat survey yang kita buat, lepas tu kita listkan nama. Mesej tu akan berpanjangan, tik nama lah apa kan semua tu. Betul? So itu akan ada longgokkan mesej yang hampir sama, cuma beza setiap orang sikit-sikit. Ada tik nama, ada nama baru dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba dia ada parents yang tertinggal mesej tu. Dia tengah ada mesej penting pula lagi kan.
walaupun kita ada satu lagi grup besar tu, tu memang dia lagi risau pada parents yang contohnya dia bekerja walaupun time PKP ni, anak di rumah pengasuh dan sebagainya, memang terlepas pandang lah. Bila tengok balik habis kerja, mungkin beratus-ratus mesej dah masuk. Memang terlepas pandang lah benda ni. So kalau ada Google Classroom, memang kelas tu dan murid tu boleh tengok saja. Mudah untuk kita pantau sebenarnya. Dan kita juga kalau kita gunakan Google Classroom ni, contoh kita bagi satu kerja rumah tu, contoh kita bagi contoh 3 hari untuk siapkan. So kita tahu mana-mana anak murid kita yang ada masalah, yang mana-mana yang saya rasa kita boleh buat survey awal, tengok kalau yang tak dapat hantar pada certain masa tu, mungkin kita boleh tahu detail, okey mungkin dia ada masalah internet, dia ada masalah sebagainya. So kita, sebab kita tak nak anak-anak kita tercicir, betul? Itu tujuan kita masih buat secara online ni. Kita reflect kalau anak kita sini pun kita tak nak anak kita tercicir. Kita kira agak beruntung sebab kita di kawasan bandar, okay, kita ada internet. Kalau cikgu-cikgu yang di luar bandar tu lagi banyak cabaran dia. So kita fikir positif, kita ada internet, kita adakan itu sebagai satu medium untuk kita deliver kita punya pengajaran dan kita okay, yang bawah ni saya rasa insya-Allah akan apa orang cakap apa akan selesailah. Buku teks saya tak pastilah apa sekolah punya tindakan, tapi buat masa ni kita boleh menggunakan Google Classroom juga sebab kita dah ada semua yang kita kata dia punya soft copy, digital punya version. Kita upload juga di Google Classroom. Di Google Classroom contoh okey kita satu kelas, satu amanah contoh. Ada salah satu kelas tu siapa mana-mana cikgu yang tak pernah guna, dalam tu kita boleh letak banyak cikgu dalam tu. Sebab dia mengajar dalam kelas yang sama. Lepas tu kita boleh pecahkan dia ikut subjek. Contohnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sebagainya. Okay. Lagi satu pengalaman saya kalau Google Classroom ni pun bagus juga. Contohnya subjek yang saya pun sendiri tak boleh nak ajar kepada anak saya sendiri. Contohnya subjek bahasa Arab. Saya pun memang dah lama dah tinggal bahasa Arab sebenarnya. So bila nak ajar anak saya tengok buku tu macam mana nak ajar dia ni. So kalau ada medium Google Classroom yang cikgu dah rekod, InsyaAllah membantu parents untuk mengajar juga. So kita dapat atasi mana-mana anak yang kita rasa agak tercicir ni. Tapi cuma kekangan paling besar adalah internet. Itu susah kita nak solve kalau masing-masing di lokasi masing-masing. Cuma macam saya cakap tadi, kalau kita dapat share ataupun kita bukan share, maksudnya kita invest sikit lah untuk dapatkan internet yang lebih baik. Sebab kita bukannya ada satu talian ya, ada sekadar dah macam-macam ada. Okey, ini sebenarnya sama je, slide ni berkenaan tadi tu. Okey, saya berhenti seketika dekat sini. Kalau saya ataupun saya habiskan dulu sebelum, saya rasa mungkin saya boleh buka pada Q&A nanti kalau cikgu-cikgu nak tanya. Ataupun saya teruskan pergi kepada ni Google Calendar. Berminat tak nak tahu berkenaan Google Calendar dan untuk buat satu link? Cikgu-cikgu berminat? Nak tahu? Okey. Saya stop sharing ni sekejap. Okey, saya pun difahamkan Zoom ni tengah rekod, so mesti boleh view semula. Okey, ini kita biasa tengok Google Okey, saya tunjuk sikit Okey, dekat 9 titik ni ada macam-macam benda kat sini. Sinilah terletaknya family Google. Ini kita punya Gmail. Okey, saya dah login lah saya punya email. So kita boleh pergi sini, kita akan jumpa ni ikon kalender. Okay. Yang saya galakkan cikgu guna tadi, yang ni kita punya email sendiri, kita ada kalender, kita ada drive ni. Ni Google Drive, di mana tempat kebanyakan fail kita disimpan bila kita menggunakan family Google ni. Lepas tu di bawah tu kita ada Google Classroom. Saya tak pasti kalau saya pergi akaun anak saya, benda ni tak keluar. Saya perlu just type Google Classroom, lepas tu baru saya kena login balik. Mungkin sebabkan ada setting umur kot, saya tak pastilah. Sebab saya bukannya dalam family Google, saya menggunakan saja. Okay. Google Classroom ni saya
tak sentuh hari ni, cikgu-cikgu boleh tengok ataupun asal-asal cikgu yang mahir menggunakannya boleh mengajar kepada cikgu-cikgu lain, sebab saya akan menggunakan hashtag kita tolong kita sekarang ni. Okay. So sesama kita saling membantu. Mana cikgu yang mahir Google Meet boleh bantu yang lain dan sebagainya. Okay. Yang saya nak tunjuk ni berkenaan dengan sekejap Okey. Cikgu-cikgu boleh ikut tadi. Okey, kita pergi kat 9 titik ni, 9 dots ni. Kita pergi ke Google Calendar. Okey. Ni kalender dia. Okey. Kenapa dia tak pergi? Okey. Dia tengah loading ni sekejap. Okey, ni saya tunjuk contoh. Saya letakkan juga link-link yang kelas anak saya dalam ni sebenarnya. Petang ni dia lambat sikit loading. Okey. Ini saya dah letak lah. Ni nama anak saya ada kat sini. Ada 2 orang anak saya. Ada 3 orang lah. Tapi seorang lagi dia di sekolah lain. Saya letak juga. Sebab saya pun akan dapat link, saya terus masukkan dalam ni. Supaya mudah. Okay. Ni contohlah contoh anak saya ni. Dekat sini saya klik. Oh, dia masih loading lagi. Masih pusing-pusing ni. Okey, ni tu. Saya tulis anak saya Adam. Ni pendidikan seni. Ni dah. Saya dah. Bila cikgu bagi saya dah masukkan dalam ni. Biasanya cikgu bagi pada waktu malam kan. So saya dah letak sini supaya pagi besok dah standby dah. Okay, tapi kalau kita sebagai cikgu, saya cakap, okay, saya ambil contoh hari Sabtu lah ni sebagai contoh saja. Okay, contohlah kita kelas kita pada pukul 8 pagi. So kita klik pada sini. Kita boleh tulis lah. Contohnya kita nak tulis mudah, kita tulis BM. Ini bergantung masing-masing lah nak tulis apa. BM, contohnya topik apa ni? Bahasa Melayu ada, tata bahasa contohlah. So dekat sini dia sebab dia pakai Google Calendar, dia family Google, kita boleh klik kat sini, dia dah create. Dia akan create link ni. Link ni dah ada. Okay. Saya tak pasti sebenarnya untuk create link ni ada pelbagai cara. Ni salah satu cara lah. Okay. Dia automatik lah benda ni. Okey. Lepas tu kalau kita nak letak apa-apa nota dan sebagainya, itu terpulang. Dan kita boleh tukar juga sebab saya difahamkan juga satu-satu cikgu dia bukan mengajar satu subjek saja kan. Kita ada satu cikgu mengajar 2-3 subjek lain kan. Kita nak ubah macam tadi saya kalau pasal yang anak saya tadi saya ubahkan ikut kali ikut anak saya. Yang ni nama dia sama-sama color. Itu terpulang lah untuk kita lebih mudah kita tengok. Dan benda ni kita boleh download daripada kita punya handphone. Cikgu-cikgu boleh pergi dekat Apple Store ataupun apa lagi satu nama dia? Apple Store dan saya pakai Apple Store yang satu apa nama dia? Saya lupa pula. Yang tempat kita nak download untuk dia punya aplikasi app tu lah. Kita type Google Calendar. Benda ni nanti dia terus synchronize. Yang bagusnya bila ada kat handphone kita, nanti kita boleh setting kat sini kalau cikgu kawasan, dia boleh buat notification. Dia maksudnya macam reminder. Even kalender ni pun kita bukan saja boleh guna untuk semata-mata untuk kita punya jadual pembelajaran saja. Kita boleh letak contohnya cikgu-cikgu ada appointment dengan doktor, ada event tertentu pun kita masukkan semua dalam ni. Kita senang tengok sebab kita selalu bawa handphone kita di mana-mana. Okay. So lepas kita buat sini, kita just boleh klik save lah. Okay. Okay, sebelum saya nak tunjuk klik save ni, dia sebenarnya dekat pasang kat sini. Dia tulis tarikh sini. Okay. Tarik kat atas ni, ini tadi untuk esok 23 bulan. Contohnya kita tahu kelas kita ni start hari Sabtu memang ada. Okay. Pukul 8 pagi. Okay. Sebab jadual sekolah serai dah keluar kan. Dia waktu dia kalau kita masih ikut, dia akan secara berlangsung ikut jadual yang sama lah. Okay. Kalau dia berubah pun nanti saya akan tunjukkan macam mana cara ubah dengan cara senang. So kita nak repeat dia kata setiap minggu hari yang sama. Okay. Dia ada pilihan ni. Mungkin bukan daily lah, bukan setiap hari. Dia weekly on Saturday. Setiap hari Sabtu. Okay. Kita klik kat sini.
Okay. Sebagai contoh, sebab kelas kita kan semua mungkin sama lah kot setiap minggu kan. Okay. Lepas tu kita klik save dia. Okay. Okay. Itu adalah pilihan yang ada. Ataupun kita boleh klik kat sini juga, kita nak customize dia. Okay. Okay. Customize ni, dia lebih fleksibel lah. Dia, contohnya, tadi kita dah pilih setiap hari Sabtu. Okay. Lepas tu kita nak tulis kat sini, dia dekat sini tulis on, maksudnya bila akan berhabis. Okay. Saya cadangkan, cikgu boleh je tulis kat sini sampai hujung tahun. Tak ada masalah. Sebab nanti dia nak delete pun mudah. Dia bukan kita kena delete setiap minggu tu. Delete satu ikon, dia akan delete keseluruhannya. Dan maksudnya event-event yang akan datang pada hari yang sama tu. Okay. Saya ambil contoh ni besok 24. Katalah saya ambil sebulan je lah sebagai contoh. Saya letak sampai sini lah. Nanti kejap lagi saya tunjuk macam mana kalender tu. Okay. Ini done. Okay. Yang mudah tadi kita terus ambil yang weekly je lah. Kita buat je sepanjang tahun. Maknanya ada je itu. Lepas tu kita save. Okay. Okay, kita tengok yang terbahasa. Okay. Kat sini kita boleh tukar view dua. Kini saya view dalam bentuk week. Kita boleh ubah kepada day, spesifik hari, yang ni dan sebagainya lah. Okay. Kita boleh tengok juga dalam bentuk contohnya months. Okay. Tadi saya set pada hari Sabtu nampak. Dia akan keluar pada setiap hari Sabtu. Kita boleh pergi tengok seterusnya. Hari Sabtu, tengok BM tata bahasa. Okay. Okay, ini tujuan kita buat ini, kita nak, maksudnya kita adakan satu link sahaja. Okay. Dia link yang sama je ni. Tak perlu kita nak create setiap minggu dan sebagainya. Sebab dia dah sinkron kat sini. Dan anak murid kita menggunakan link yang sama saja. So saya cadangkan mungkin cikgu-cikgu boleh praktikkan ni. Kita tengok dalam seminggu 2. Kalau benda ni berjaya, okay, boleh guna seterusnya. Sebab benda ni bila kita belajar satu ilmu yang baru, kita kena praktikkan dulu. Tengok dia berjaya ke tak. Okey, contohnya kalau ikut tadi saya letak tata bahasa, tapi tak mungkin lah kan. Hasil belajar tata bahasa je kan. Takkan tak belajar benda-benda lain. Okey. Benda ni kita boleh ubah. Kita klik kat sini, contohlah kita klik tu. Minggu ni kita nak katalah buat apa pula karangan. Sebagai contoh. Kita janganlah ubah dia punya link. Kita ubah dia punya content saja kat sini dan kita tekan save saja. Maknanya ini ada tambahan lagi info yang kita okay? Kita save sini. Maksudnya ini adalah untuk event ni sahaja. Atau kita nak ubah event ni dan seterusnya, ni this and following event dan seterusnya. So bergantung, itu dia punya flexibility ada kat sini. Okay. Contohlah kita ambil, dia lebih kepada saya yang pertama dah, this event. Maknanya pada minggu tu kita nak baca karangan. Kita Google ni pun kita boleh nampak buat perancangan kita dari segi pengajaran. Sebab cikgu-cikgu pun perlu buat perancangan pengajaran kan. Sebab saya pun sebagai pendidik kena buat, macam saya ikut semester lah. Awak 2-3 minggu sebelum semester dah kena ada satu perancangan satu semester untuk 4 bulan macam. Untuk cikgu saya tak pasti lah perancangan tu untuk berapa lama. Okay. So kita boleh klik OK kat sini. Dan seterusnya. Contoh kalau satu-satu cikgu, kita ambil yang mudah sikit lah, kita tengok yang weekly . Okay. Oh, dia dah pergi sampai bulan Disember. Okay, kalau kita dah pergi sini, pasal ini adalah tarikh tahun lepasnya. Tak tahu nak pergi mana, kita klik kat sini, today. Dia terus automatik pergi yang hari ni punya hari. Okay, so kat sini kita boleh tukar color. Contoh kalau satu-satu cikgu ajar bahasa Melayu, lepas tu ajar PJPK lagi, kita boleh buat color yang beza. Kalau nak buat satu color pun tak ada masalah. Okay. So saya tak pastilah untuk satu-satu cikgu tu bagaimana nak buat, sebab kadang-kadang ada satu subjek yang lain. Kadang-kadang mungkin dia nak ajar 3 kelas sekali, tu kita kena explore benda ni macam mana. Cuma saya bagi teknik dia dan lepas tu boleh explore lah dengan lebih dalam. Mungkin nanti dah ada 2-3 cikgu yang semakin mahir, boleh ajar yang kurang mahir tu. Okey, saya pergi balik kepada saya punya slide. Okey. Slide saya. Boleh nampak slide saya? Ni. Dah ini saya letak secara general je lah. Make learning fun. Okey. Ini sebenarnya patutnya kiri kanan ni ada macam-macam sebenarnya. Okay, disebabkan anak-anak murid kita ni adalah di sekolah rendah. Actually saya yang mengajar di universiti pun perlu buat benda ni. Sebab actually dengan pembelajaran yang orang cakap apa? Fun ni apa? Dengan apa bahasa Melayu dia?
Mac Learning Fund. Menarik lah maksudnya, pembelajaran yang menarik. Sebab pembelajaran secara contoh bermain dengan kita ada yang Kahoot dan sebagainya tu, kan dia lebih menarik lah. Kerana dia belajar juga tapi dia enjoy dengan tu. So itu kita boleh buat tambah nilai pada tu. Sebab kalau semua dengar je kan, bosan juga kan. Kita pun kalau dengar ceramah je pun bosan kan. Satu masa tu mengantuk. Kita pun kalau kita tahu pun sebagai pengajaran, dia maksimum dalam 20 minit dah hilang dah fokus tu. Ini pula kalau online, ramai-ramai memang lagi mudah lah hilang fokus tu. Tapi kalau dia nak buat revision, kalau dah benda tu diletakkan di Google Classroom, dia boleh tengok balik semula. Sekarang ni saya tak letakkan dari segi contohnya pemantauan dari segi kemahiran dan sebagainya tu, maksudnya yang saya masukkan di sini adalah contoh kita di Malaysia ni masih lagi mengekalkan kita cakap exam oriented, dan saya sebenarnya tak berapa suka sebenarnya benda tu. Okey. Bila exam oriented, tapi sebab kita kata budaya kita, benda tu sehingga sampai sekarang ada, sebab kita anggap pelajar yang dapat banyak A adalah pelajar baik. Tapi bila mereka dah masuk, contoh sebab saya mengajar pelajar-pelajar yang dah dewasa, so sebenarnya itu bukannya sebagai satu titik tolak yang pelajar ni, sebab setiap insan ni dia ada kemahiran masing-masing. Ada yang memang tak mahir dari segi akademik tu, tapi dia mahir dari segi lain. So itu bagi saya di luar kawalan kita, tapi kita boleh tingkatkanlah dari segi tu. Cuma masa ni kita mungkin tak perlukanlah tekan kepada peperiksaan dan sebagainya. Dan tahun lepas pun semua periksa dah tak ada kan. Kebanyakannya PSR pun dah tak ada, UPKK pun cancel dan sebagainya. Okey, ini sebagai knowledge juga. Saya gunakan ni untuk diri sendiri dan dalam pembelajaran kita juga. Kita panggil sebagai cycle lah. Even dalam hidup kita pun, kita plan, saya kata dia PDCA. Plan, do, check and act. Ataupun develop, implement, monitor dan review. So dalam kes ni, kita dah buat planning. So bila kita dah plan, kita kena buat tindakan. No point kalau kita rancanglah sebaik banyak tapi kita tak buat pun. Penat je perancangan yang baik atas apa kata on paper je cantik. Tapi dia punya dari segi implementation, kita cakap apa, ke laut. Okay? Tapi kira dah bagus lah ada planning. Tapi kalau tak ada planning langsung, lagi teruk lah. Ikut macam cakap apa, macam lalang je. Angin tiup ke kiri, pergi kiri, kanan dan sebagainya. Okay? So perancangan. Even kalau kita bangun tidur pun kita setiap hari sebenarnya perancangan kita buat secara sedar tak sedar lah. Kita merancang, kejap lagi kita lagi makan, kejap lagi kita nak masak dan sebagainya. Itu kita buat. Lepas tu pada waktu tu kita check lah. Kita monitor dia. Apa hasil dia? Adakah hasil kita apa yang seperti kita expect masa kita develop ni? Kat sini ada satu lagi proses kita panggil review. Maknanya di sini kalau dalam Islam kita panggil muhasabah lah. So ni benda ni cycle. So kita panggil dia peningkatan berterusan. Dia akan pusing dan sebagainya. Maknanya apa-apa yang kita belajar ni, jangan kata lepas tu dah tak jadi, terus give up. Tak boleh lah. Kita benda ni cycle. Dia bukan saja untuk pengajaran dan sebagainya. Rancangan kita dalam hidup tu kita boleh gunakan untuk anak kita lah. Cuma anak kita nak jadi apa, dia ada rancangan. Tapi itu untuk long term lah dan sebagainya. Okey, itu saja sesi perkongsian saya. Kalau saya boleh bagi kepada peluang pada cikgu-cikgu jika ingin bertanya sebarang soalan, dan jika itu saya ada pengalaman dan benda yang saya boleh jawab, insya-Allah saya akan cuba yang terbaik. Okey, saya serahkan semula kepada host. Baik, terima kasih Prof. Jadi kita buka sesi soalan ya Prof ya? Boleh. Saya buka mic Prof ya? Boleh. Untuk sesiapa yang nak tanya soalan, boleh unmute lah. Cikgu-cikgu jangan segan. Saya pun masih dalam proses
belajar sebenarnya untuk improve. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pada Prof. Seperti yang Prof terangkan dalam kalender yang kita guna satu link tu Okey. untuk semua subjek yang kita ajar. Ada saya memang gunakan satu link untuk semua subjek yang saya ajar. Maksudnya sekarang macam ni, saya nak tanya, boleh ke kalau misal kata link yang sama untuk macam saya dalam kelas tu ada banyak subjek kan? Maksudnya cikgu-cikgu lain lah guna link yang sama. Kita kongsi link yang satu link untuk semua subjek. Boleh ke tidak? Kejap. Maksudnya contohnya dua cikgu, saya bagi simple, dua cikgu tapi nak menggunakan link yang sama untuk subjek yang sama. Ya betul. Saya rasa kalau kita saya rasa dia boleh sebenarnya. Cuma tujuan saya tunjuk tadi tu, maknanya kita nak gunakan link yang sama dan dia sekejap saya pergi dekat Google tadi. Cikgu-cikgu pun boleh try kat situ. Sebab dia jadi yang saya tak pernah buat benda macam tu sebab dekat Google Meet ni satu halnya link yang dia hasilkan tu bila kita create tu dia automatik keluar. Saya pun masih explore sebab saya gunakan Zoom medium utama saya masa pengajaran saya. Kalau dalam Zoom kita boleh setting sendiri. Kita punya orang cakap apa, ada dia punya passcode dan sebagainya. Tapi yang saya faham Google Meet ni, kita klik tu dia dah automatik keluar. Kita boleh share link. Sebab link tu dia macam belong kepada orang yang create tu. Jadi yang cikgu lain tu tak boleh jadi, maksudnya tak boleh jadi dia tak boleh jadi host jugalah. Sebab kalau macam dalam Zoom ni kita ada host, kita boleh pindah host pada orang lain. Tapi di Google Meet dia tak boleh buat macam tu. Itu kelemahan baik buruk Zoom dan juga Google Meet lah. Tapi saya lebih tekankan daripada Google Meet sebab cikgu-cikgu saya nampak semua menggunakan Google Meet dalam pengajaran. Okey, terima kasih Prof. Okey, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof dan rakan-rakan, saya Abdullah Sani bin Sulaiman. Saya nak tanya Prof, berkenaan dengan yang satu link ni tadi. In case kita ajar tadi macam Prof kata 4 kelas ataupun 5 kelas yang menggunakan, kita mungkin divide lah kan. So kita boleh pakai link yang sama ataupun macam mana? Okey. Mungkin lebih kurang lah sebenarnya soalan yang tadi tu. Sebab dia, tapi cikgu tanya sekarang ni maknanya hanya untuk satu cikgu kan, tapi banyak kelas. Yang tadi untuk share pada cikgu lain kan? Ya, betul. Dia sebenarnya jawapannya hampir sama tadi. Sebab kita bila itu, kita tak boleh nak edit sendiri. Kalau tak silap saya dia tak boleh edit. Dia punya, orang cakap apa, dia punya link tu kan. Dia ada google.com/bla bla bla dalam belakang tu. Saya tak tahu lah kalau benda tu boleh ubah sebab saya cakap saya pun jarang menggunakan Google Meet ni sebenarnya. So saya rasa kalau kita ada pelbagai kelas, contohnya cikgu ajar 3 kelas tapi subjek yang berbeza saya contoh macam saya pendidikan Islam 5 kelas. 5 kelas. Tu yang jadi dia waktu yang berbeza kan? Dia waktu yang berbeza kan? Serentak. Oh, dia serentak. Ya. Okey, kalau serentak, kalau kelas serentak maksudnya waktu yang sama, kita boleh menggunakan link yang sama. Cuma kapasiti dia. Dia boleh sampai 100 je. Itu kelemahan pada Google Meet kan. Itu yang saya nak tanya tu sebab memang max 100. So yang balance tu yang macam-macam kan. Okey. Kita tak, yang balance tu kita memang tak boleh cater. Maksudnya sampai maksimum termasuk diri kita sendiri. Orang ke 101 memang dah tak boleh masuk dah. So kena buat 2 link jugalah. Kalau kita buat 2 link, maksudnya dia akan jadi waktu yang berbeza. Tapi kalau waktu yang sama, adakah cikgu akan menggunakan 2 device yang berbeza? Sebelum ni saya memang akan guna 2 device yang berbeza lah untuk divide kelas kan. So tu yang tanya kalau mungkin ada satu link tu kita gunakan untuk semua kelas ya. Okey, kalau jawapan straightforward dia memang tak boleh lah sebab dia kapasiti dia 100 sahaja. Itu limitation dalam Google Meet. Alright. Okey, terima kasih Prof. Itulah saya kata, cuma itulah saya sebab saya tengok kadang satu cikgu tu dia pun main kelas. Sebab saya pun
tak pasti macam mana dia punya susunan kelas. Ada yang 3 kelas saja, ada yang saya tak tahu dari segi workload, kapasiti cikgu-cikgu untuk mana dia. Tapi kita pun faham kalau 5 kelas kita nak deliver, mungkin katalah kita dah prepare bagian nak rak ke apa, macam-macam prepare dah, idea nak buat macam ni kan. Tapi benda tu tak sampai kepada pelajar kita pun rasa macam tak best juga kan, betul tak? Ya, betul. Prepare. Tapi tak apalah, saya cakap ni, kalau yang rekod tu insya-Allah boleh membantu. So, kita cuba improve. Kita baru sekolah 3 hari ni. Mudah-mudahan kita improvekan dari segi teknik ni. Terima kasih Prof. Kita cubalah, saya cadangkan cuba buat 2 minggu tengok-tengok starting minggu depan mungkin weekend ni kalau ada masa buat, kita pun bukan boleh nak pergi jalan mana kan. Rentas negeri pun, rentas daerah pun tak boleh kan. So mungkinlah kita ada masa untuk tengok sikit benda yang saya cakap berkaitan dengan kelas yang link yang sama tu. So bila kita create macam tu, yang bagus nanti contohnya kalau kita dah set untuk 1 tahun lah contoh so tak perlulah kita nak hantar setiap hari dapat mesej untuk kelas ni, link dan sebagainya. So itu akan mengurangkan lambakan mesej dalam WhatsApp tu. Cikgu dekat sekolah saya siapa yang saya memang hebat dari segi IT dia memang belajar memang cepatlah tangkap. Okey, tadi ada cikgu cadangkan guna platform Webex. Okey, satu lagi kelebihan Google Meet, dia tak perlu nak install. Macam Zoom, kita perlu install kan dia punya aplikasi. Even kalau kita punya handphone ke atau kita punya laptop ke dan sebagainya. Cuma yang sebab saya suka guna Zoom kalau pasal tadi, contohnya, nampak tak saya contoh tu? Okey, contoh tu sebenarnya menggunakan PowerPoint. Okey. Saya lupa nak tekankan sikit. Okey, ada tiga huruf yang sangat penting VAK. Visual, audio dan kinesthetic. Visual ni sebab maksudnya anak-anak murid kita ni, okey, setiap orang dia ada sebenarnya kita maksudnya ada kita lebih kepada satu ni. Sama ada kita lebih kepada orang visual, kita lebih kepada orang audio ataupun kinesthetic. Serupa juga pada anak kita dan dalam satu-satu kelas dia akan bercampur lah. Maksudnya kita sebagai tenaga pengajar, kita cuba mixkan semua ni. Okey, audio tu maknanya kita bercakap, supaya dengar. Tapi kalau anak murid kita bising, tu saya rasa itu cikgu lah kena kontrol supaya anak murid diam. Saya rasa bagusnya sebab walaupun cikgu dah cakap dalam Google dalam WhatsApp, tapi anak-anak kecil ni kan, dia suka bising sebab itu nature sebagai murid sekolah rendah lah. Dia kontradik sangat. Bertentangan sangat dengan pelajar universiti. Pelajar universiti, saya bagi lecture, saya cakap dalam skrin je. Saya pun sakit hati masa mula-mula. Sebab saya seorang je ke dalam kelas ni kan. Tanya ada soalan, semua diam. Pasif sangat. Tapi berbeza dengan kalau yang sekolah rendah ni, dia pula aktif kan. So itulah dia punya orang cakap ekstrim je. Satu sangat bising, satu sangat senyap. Tapi alhamdulillah saya dapatlah mengatasi masalah tu dengan ada berbagai cara sebab saya keep exploring benda yang baru. Alhamdulillah. Tapi masih lagi nak menambah baik pada tu. Okey, tadi visual, audio dan lagi situ kinesthetic ni lah. Kita mungkinlah katalah, tapi alhamdulillah saya tengok jadual yang macam tahun ni ada kelas tu sejam, lepas tu ada rehat, lepas tu sejam kemudian kan. Anak kita tak boleh duduk diam. Anak saya pun kata, kelas ni bila nak habis ni? Saya cakap, tunggu je lah, nanti cikgu cakap lah habis. Bila nak habis sebab dia nak bergerak, dia dengar je kan. So kalau contohlah kalau subjek tu PJPK, kita tunjuk je lah apa yang kita boleh supaya dia boleh bergerak lah. Okey, mungkin ada satu lagi yang saya boleh share kalau kita boleh pergi ke, saya type dekat tu sekejap apa nama ni, chatting box ni. Kita pergi ke whiteboard.fi. Ini kita boleh tambahkan dari segi kinesthetic. Kinesthetic ni maksudnya pergerakan lah. Dia kena bergerak. Ini mungkin boleh sesuai banyak juga subjek. Contohnya subjek matematik, yang kita boleh kita conteng lah sebab saya matematik kan kena tunjukkan jalan kerja sebagainya kan. Sekejap saya kena create satu benda. Okey, ada sesiapa yang dah berjaya masuk dekat whiteboard.fi tu?
Ataupun saya bagi direct link dia lah. Yang ni saya perlu create. Okey, saya dah bagi direct link. Boleh tengok dekat di chat box tu. Assalamualaikum Prof. Boleh tanya lagi satu soalan tak? Boleh, tak apa. Saya alukan je banyak soalan. Okey, macam ni. Pagi tadi punya program lah ataupun GM kita ni, so ada parent ataupun yang tak boleh masuk ke GM, so ada cadangan dia kata cikgu dalam GM ni dia boleh buat room. Saya pun tak explore benda tu. Boleh tak Prof terangnya? Kalau dalam Zoom saya pernah buat, tapi dalam Zoom ni contohnya kita ada dia panggil apa nama tu, dia macam split room tu. Yang tu pun saya baca, saya dalam group tu juga yang kelas darjah 5 darjah 2 dia. Darjah 2 ke? Darjah 2 cikgu Sani. Darjah 2. Yang tu pun sebenarnya saya macam belum sempat explore. Saya takut macam contoh macam Zoom kalau dia buat yang split room tu itu hanya account premium, berbayar. Saya tak tahu kalau yang Google Meet ni saya pun tak pernah guna dulu. Tapi actually nak explore tu tak mudah sebab YouTube ni ada je orang buat video berkenaan yang insya-Allah kita akan cuma kena masuk keyword yang berkenaan lah. Okey, saya dah nampak Okey, cikgu-cikgu pun ini kita panggil ni whiteboard secara maya. Okey, kita tak ada whiteboard yang guna tu sebab ini semua secara maya. Kita boleh gunakan benda ni. Maknanya anak-anak murid kita boleh conteng ni, tapi dia kena mahir sikit dah menggunakan mouse tu. Mungkin yang dah besar sikit lah, darjah 5, darjah 6 kita boleh guna ni. Darjah 1 tu mungkin payah sedikit, saya rasa. Nanti saya nampak Cikgu Muhammad dia tulis ayam. Okay. Saya sebagai orang yang create ni, saya nampak semua whiteboard ni. Okay. Tapi yang anak murid dia nampak dia punya whiteboard sendiri je. Okay. Okay. Benda ni pun ada dekat YouTube. Cikgu-cikgu boleh explore. Okay, saya share sikit skrin saya sekejap. Sebagai cikgu, apa yang kita akan nampak? Okay, ni nama-nama anak murid kita. Katalah, okay, ni sekarang kita tak apalah. Mungkin tak perlu semua cikgu masuk. Okay. Kita ada ni. Review. Kita ada whiteboard kita sendiri. Okay. Ini kita boleh buat. Contohnya cikgu-cikgu dah ada soalan matematik sendiri. Contohnya kita buat 5 darab 15 apa dan sebagainya. Cikgu-cikgu dah standby dah awal. Lepas tu kita tekan push. Semua anak murid kita yang dah masuk tadi dah akan dapat whiteboard yang sama. Lepas tu dia tulis jawab. Sekarang ni pun dah ada. Ni semua cikgu-cikgu dah boleh tulis. Tu anak murid kita nak pelbagai lah kaedah tu. Tak adalah dia dengar je okey. Nanti one way communication lah. Ni dia boleh conteng macam-macam boleh buat kat sini. Dekat whiteboard saya adalah yang ni, tapi saya kosong lah. Boleh explore lah ikon-ikon yang di atas ni. Tadi pun saya tengok banyak cikgu dah explore lah dia punya ikon music dan sebagainya sini. Kita boleh create kita punya supaya lepas tu kita hantar kepada semua pelajar dengan tekan push ni. Okay, contoh yang saya tulis ni, kejap saya type contoh Ni view sebagai cikgu lah, anak murid akan nampak dia punya screen saja. Mana pula ikon ni? Okay, katalah saya tulis, murid-murid tulis nama. Kita dah siap ni Okay, lepas tu kita buat double dot ni. Okay. Saya tekan push ni. Okay, kita ada pilihan ni, push to student. Maksudnya semua student lah. Okay. Tapi dia bergantung pada internet masing-masing lah. Ada yang keluar awal. Okay, sekejap nampak ni tak keluar lagi. Sekejap lagi dia akan keluar. Okay, ni nama. So, dia dapat. Dia mungkin tak seragam lah. Tapi satu masa semua akan keluar dah. Lepas tu kita minta kepada cikgu-cikgu yang dah nampak perkataan nama cuba tulis. So ni benda yang kita boleh aplikasikan jugalah. Whiteboard.fi. Lepas tu tadi ada yang Mentimeter pun sangat menarik juga kalau kita nak buat survey dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak lagi medium. Ni saya introduce sedikit lah. Macam Kahoot apa semua tu menarik juga. Anak sekolah rendah memang sangat sukalah buat macam tu. Ulang-ulang kali dia buat. Sebenarnya dia, sambil tu dia sebenarnya dia belajar. Tapi dia enjoy lah. Tapi kalau daripada minggu pertama sampai minggu bulan 12, Kahoot saja pun bosan juga kan. Okey, ini saya rasa nanti ini sangat mudah. Kita panggil dia kita whiteboard secara secara maya. Lepas tu kalau mungkinlah anak murid kita sekolah rendah dia conteng tak apa-apa kan. Kita boleh padam dekat dia punya whiteboard tu.
dari satu ikon nanti kita clearkan semuanya. Dia tak conteng lah. Ada ikon dekat sini nanti. Okay. Okay, ada soalan lain? Cikgu-cikgu sendiri rasa stres tak dengan ada banyak guru dalam WhatsApp, hari-hari kena dapat mesej? Sebab kalau tanya parents, saya rasa memang akan banyak idea, tapi saya dah rangkumkan tadi dalam bentuk table tadi. InsyaAllah kalau kita aplikasikan dapat mengurangkan itulah burnout, stres dan sebagainya. Sama-sama ke semua pihak, anak murid, guru-guru dan juga parents. Baik, cikgu, kalau ada apa-apa soalan lagi boleh unmute untuk kita masih beri Saya ruang nak tanya lagi. sedikit lah sebagai pengalaman cikgu-cikgu saya, sebelum sekolah hari itu bukaan, perancangan di sekolah selain pada yang ada sekarang yang nampak ada jadual lah, itu memang kena buat lah kan. Ada latihan ke? Saya tak tahu pastilah JAIS kan pada awal ada setengah parents minta supaya kemukakan di JAIS, tapi saya rasa kalau kita nak tunggu JAIS, saya rasa mungkin ambil masa yang lama lah kot kan. Saya rasa biar inisiatif sekolah sendirilah. InsyaAllah Seraya Bandar Wangi akan ke hadapan lah kalau dapat aplikasi yang niat kita baik, insyaAllah sama-sama belajar dan dia perlukan masa, dan kalau kita set main kita benda ni tak susah, insyaAllah kita pun mampu buat. Tak kira umur kita mana pun nak pencen ke apa, sebab bagi saya gunakan istilah pembelajaran sepanjang hayat. Kita dah pencen pun kita masih belajar lagi sebenarnya. Macam sebelum ni lah kita tak ada WhatsApp kan, tak nak satu masa kita akhirnya terpaksa juga install WhatsApp. Betul? Ada yang sebelum ni reluctant, tak nak install lah kan. Tapi akhirnya nak tak nak kena ada juga. Itulah macam apa, ada driving force daripada luar yang akhirnya kita pun terikut sekali. Tapi apa-apa teknologi ada baik dan buruk dia. Ada lagi soalan daripada para guru? Assalamualaikum Doktor. Okay, Waalaikumsalam. Saya nak bertanya macam mana nak buat border belakang ombak-ombak tu? Border belakang ombak-ombak, maksudnya yang tadi masa saya present tu kan? Bukan, background Doktor tu. Oh, background dalam Zoom ni. Okay, I see. Oh, itu kita setting kita, saya rasa host pun boleh ajar tu kot. Ya? So, host pun menggunakan background yang lain tau. Dia dekat dalam Zoom tu macam mana? Saya cuba share, kalau saya tak pasti sebab kita nak share Zoom dalam Zoom boleh Saya tak pernah buat. Mungkin nampak lah kot saya rasa. Okay. Okay. Nampak ke yang saya tengah share ni? Nampak. Nampak Okay, ni adalah interface Zoom lah. Kita ada. So bila kita pergi dekat kita punya ni, ni nama saya lah, Yusran Sulaiman ni. Kita pergi kat sini, kita boleh pergi dekat setting. Okay. Dekat dalam Google Meet pun kita tu boleh tukar background. Dia mudah sikit. Dekat Zoom dia remeh sikit lah. Panjang sikit dia punya step dia. Pergi dekat step setting, kita pergi dekat background. Gambar yang saya guna ni memang dah ada lah. Tadi kalau kita tengok dekat host, dia pakai gambar ni. Dan kita boleh letak gambar kita sendiri. Apa-apa, kita tambah je kat sini. Contoh kita dah ada background, contohnya subjek matematik, belakang tu kita nak letak macam-macam darab ke whatever apa, boleh. Kelas lain kita tukar pula background lain, boleh juga. Kalau yang tak ada tu macam mana? Kalau yang tak ada, dia jadi none saja, dalam tu ada none je. Kena download lain Masa saya install ni dia memang dah sedia ada, dan saya tengok kalau PC lain pun saya tengok diorang ada gambar yang sama.
Maksudnya dah boleh pergi ke dekat sini background tapi tak ada benda ni Dia ada nan saja. Ada nan sahaja. Ha. Sahaja Masuk. Ni ikut ada pasal ada video filter, ada visual background. So ini gambar-gambar yang masih ada saya tak letak, saya letak saya punya satu tu gambar UPM je. Ada cikgu? Kalau tak ada, kita boleh cari apa-apa gambar, kita tambah je. Sebab dia kita nak letak banyak mana pun tahu saya dia macam tak ada limit. Sebab saya ada pesan saya memang setiap hari memang dia suka. Dia suka je. Cari background berbeza-beza. Tu saya rasa dalam Google Meet pun kita boleh tambah sendiri kalau tak silap saya. Doktor, ni ikut ni ke? Maaf saya bercelah. Ini ikut kita punya Windows ke apa? Okey, sebelum tu semua orang boleh nampak dia punya interface yang macam ni? Saya nampak. Tapi saya punya pun memang tak ada background juga. Kalau tukar memang jadi none juga kalau laptop saya pun. Mungkin Windows kot. Saya komputer lama. Itu saya tak pastilah dari segi IT tu mungkin. Tapi itulah kalau tak ada, tapi boleh tambah tak? Ada tak ikon tambah tu? Dia tak boleh. Dia tak aktif. Oh, gitu mungkin mengatur pada Windows ataupun laptop masing-masing lah kan versi. Sebab saya punya Windows 2013. Saya rasa sebab Windows. Okay. Mungkin lah saya agak-agak saya dah bedek-bedek tak boleh juga kan. Tak ada, saya rasa sebab Windows. Mungkin juga. Mungkin jugalah. Sekarang ni yang kita biasa guna Windows 10 kan. Yang Windows 16 ke ada kot. Sebab saya pun tak ada nan semua. Ada cikgu-cikgu yang baru nak guna tapi ada. Sebab saya tengok kat doktor. Saya rasa itu sebab dia belum login lagi tu. Dia masuk sini sebagai host, sebagai tetamu. Belum login. Okey. Kita punya host pun Cikgu Fendi boleh bantulah kot dari situ. Dari segi teknikal yang bahagian ni. Google Meet boleh kan tukarkan sebab cikgu kebanyakan menggunakan Google Meet untuk sesi pembelajaran. Itu boleh tu. Doktor, boleh tanya satu lagi? Boleh tanya. Boleh share macam mana nak guna PowerPoint tadi tu? Okey, yang PowerPoint tadi Okey. PowerPoint semua orang tahu lah kan, nak buat slide apa semua saya rasa tahu. Okay. Yang nak tahu dia apa? Yang boleh tulis tu ya? Boleh tulis. Okey. Sekejap saya kena pergi balik pada PowerPoint saya. Okey, semua nampak ni Kita right click. Okey. Rasanya right click tu masa kita buat slideshow je. Dekat sini. Doktor unmute mikrofon doktor. Tekan kot. Sorry. Okey, dah dengar? Dah dengar saya? Dengar. Ya. Macam mana boleh saya unmute lah. Okey, yang ni kita right click tadi. Pergi pointer option. Kat sini ada highlighter, pen yang saya gunakan tadi highlight pen lah. Kalau kita nak tukar color dia pun ada macam-macam. Saya cikgu-cikgu sukalah kot warna merah kan. Nak nampak galang sikit tu kita boleh contoh. Contoh nak ini matematik nak tulis. Bukan untuk subjek matematik lah, pelbagai subjek lah. Sebab macam saya cakap anak-anak kita ni ada yang lebih pada visual, audio kan. So yang visual tu memang akan nak tengok kita kan. Contoh saya ambil contoh contoh macam malam tadi cikgu siapa nama cikgu Inggeris ni? Saya lupa pula tadi. Cikgu Lima benar Inggeris apa? Saya lupa. Ya, dia buat kelas malam tadi sebab pagi dia. Sehadi. Sehadi okey. Itulah nampak dia dah buat Google Classroom dulu itu Cuma
Itulah kesian kat dia, bila internet dia tak apa okey lah. Malam tadi daripada pagi dia tak okey, malam tu macam okey. Lepas tu bila sebab dia ada banyak upload file, saya sebelah anak saya. Dia kata tengok muka surat 4. Saya pun dah tengok mana ni. Saya tak jumpa muka surat 4 sebab dia ada banyak file. Tapi cikgu tu kata dia dah share screen dia tapi tak share kan. Tu dari segi visual lah. Kita tak nak. So kita kena integrate ke semua ni, audio, visual dan sebagainya. Okey, ada cikgu yang dah boleh ni aplikasi yang benda ni. Kalau cikgu-cikgu cuma cadangan saya kalau macam kebanyakan cikgu dekat sekolah kita tak pakai PowerPoint kan. Tapi sekarang mungkin ada keperluan. So kalau ada cikgu tu mengajar subjek yang sama, kita bahagilah. Cikgu ni buat topik ni, so lepas tu kita share. Dia lagi jimatkan masa lah. Tapi setiap subjek berbeza kan. Contoh subjek pendidikan Islam tak semestinya ada 3 cikgu jajar, ada yang saya pun tak tahulah dari segi pengurusan sekolah yang tu. Tapi biasanya ada lebih dari seorang cikgu kan yang sebab nak prepare PowerPoint ambil masa. Okey, Cikgu Lily tadi yang tanya saya, boleh dapat yang nak conteng ni? Boleh. Cuba buat sikit, Doktor tu buat tulisan Jawi boleh? Tulisan apa? Tulisan Jawi, boleh ke? Jawi, sebab dia kita kontrol pakai mouse kita. Oh ya. Okey, sim, alif, ya. Saya, okey. Boleh. Sebab dia menggunakan mouse, kita bukan menggunakan keyboard kita. Tapi tulisan kita tak apa cantik lah kot, tapi kita benda yang kita nak sampaikan tu tercapai lah juga kat sini. Cuma tanya, adakah macam yang saya share dekat dalam table tadi tu, okay, ni pun contoh ni masih ada kat sini lagi. Adakah semua ni yang saya cadang contoh yang saya merah-merahkan ni GM kita dah guna, cuma kita perlu tingkatkan lagi, mungkin kita boleh rekod dan sebagainya. Lepas tu kita ada GC, cikgu pun dah pakai, sebab tu saya kata saya bukan nak ajar lah berkenaan ni, dekat YouTube banyak. Yang tadi Google Classroom saya rasa mungkin banyak yang masih baru, dan Google Form pun kita dah pernah guna. Yang saya agak menarik dekat sekolah Serai Bandar Bangi ni, bila Google Form yang sebelum ni, dia dah siapkan contoh yang nak pilih nama kelas tu, dia dah siapkan pilihan. Lepas tu nama pelajar pun dah ada kat situ lah. Saya kata ini perlukan masa yang lama ni untuk create Google Form ni. Tak pastilah siapa yang buat benda tu. Adakah ni sekolah ke ataupun cikgu-cikgu sendiri yang buat tu. Saya ambil masa yang lama tu untuk create benda tu. Okey kalau kita gunakan kesemua dari 1 sampai 6 menggunakan Google Classroom sebagai medium untuk kita hantar untuk sesi kerja rumah ataupun kita punya video dan sebagainya lah, menggunakan media itu sepenuhnya. Sebab saya rasa banyak cikgu sekolah selain dah mungkin, cuma kita nak make keseluruhannya akan menggunakan media ni. Sebab benda-benda ni tak perlu bayar pun, semuanya free je. Sebab kalau macam saya di universiti kita ada platform lain dan yang tu kena ada orang lain, sistem tu pun kadang ada baik buruk juga. Dan saya pun kan akhirnya saya menggunakan juga medium Google Classroom sebagai sebahagian untuk pengajaran saya juga. Memang mula-mula tu terkira-kira jugalah nak belajar SO, tapi saya ikut dekat YouTube tu step by step tak. Dan tanya jugalah yang lain yang dah pernah guna. Dan dekat Google Classroom ni kita boleh dia Google Form ni dia termasuk dekat Google Classroom juga. Kita boleh link kat sini. Yang bagusnya dekat Google Classroom dia boleh letak video, kita boleh letak image, so file kita boleh letak. Dia sangat-sangat friendly. Contoh kalau kita jumpa yang YouTube link, kita boleh letak kat situ. So pelajar kita tengok kat situ. Tak perlu kita scroll down daripada tarikh sekian lama kan. Walaupun kita dah start dah lambatkan message yang terlalu banyak. Okey, saya bagi peluang lagi, saya boleh spend masa lagi. Ada lagi guru-guru yang nak tanya soalan ataupun saya boleh tutup majlis kita? Silakan yang nak bertanya.
Baik Prof, saya kira tak ada guru yang nak bertanya lah. Saya rasa semua jelas faham dengan perkongsian perkongsian Prof. Jadi saya kira kita boleh tutup majlis kita lah. Tapi apa-apa pun saya rasa saya sangat faham dengan perkongsian Prof. Jadi hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, kita sudah berada di penghujung majlis. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai dirinjis dipilih. Senyum-senyum, jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Saya pinjam pantun kahwin hari itu. Jadi saya mewakili warga kerja ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada yang berusaha dan yang dihormati penceramah kita Profesor Madya Dr. Yusran Sulaiman atas perkongsian yang saya rasa memberi manfaat yang sangat besar pada kita. Jadi serta sekaligus menjayakan majlis kita pada hari ini sama ada secara langsung ataupun tidak. Jadi untuk akhirnya jika dalam fizikal kita boleh buat sesi fotografi dan dalam sesi live pun kita boleh buat sesi fotografi. Jadi saya jemput bersama-sama profesor dan semua guru-guru untuk kita ambil sesi bergambar bersama. Pastikan cikgu-cikgu semua on mic, on kamera di hadapan, lihat di kamera anda dan Cikgu Hasmah dan Cikgu Dayah akan mengambil gambar anda dalam masa beberapa saat lagi. Baik, harap semua bersedia. Yang saya tengok ada cikgu yang hala kamera kat kipas kalau boleh nak tengok muka cikgu Ustaz Maturidi. Baik. Muka Ustaz Maturidi ada ya? Kita nak bergambar Ustaz. Baik. Okey. Okey. 1. Oh, ya ke? 2. Oh, ya ke? Dah. Apa dia? Bila saya bagi tahu tu dia kata dia prefer apa? Dia prefer bayar 3% je. Ya, sikit lagi. 1, 2, 3. Baik, boleh Cikgu Hasmah dengan Cikgu Dayah? Baik, itu saja. Terima kasih untuk sesi fotografi semua. Jadi cikgu-cikgu semua dan Prof yang dikasihi, sahabat-sahabat semua, cabaran pengajaran online sebenarnya adalah sangat tinggi. Lagi-lagi untuk kita di Serai Bandar Baru Bangi. Yang saya lihat yang pertama, saya sendiri perlu menyelesaikan masalah dari segi kepakaran. Kepakaran kita untuk menggunakan peralatan teknologi dan inovasi yang ada sekarang ni. Yang kedua, kita perlu menyelesaikan masalah capaian kepada kemudahan internet. Dan yang ketiga, kita perlu memikirkan dan menyelesaikan tentang permasalahan suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk mengajar pada kita dan yang untuk belajar untuk murid-murid. Jadi tiga masalah ni kita perlu fikirlah bersama-sama untuk menyelesaikan demi mencapai kepuasan hati kedua-dua pihak dan seterusnya mencapailah objektif kita mengajar dalam sesi online. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Prof atas perkongsian pada hari ini. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah SWT. Tiada untaian kata yang mampu dilafazkan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas buat semua atas kesabaran dalam mendengar ladap kita pada hari ini. Kita doakan semoga anak-anak kita, anak-anak Serai Bandar Baru Bangi mendapat kejayaan dalam kehidupan mereka walaupun dalam norma baru. Kita cuba bantu sebaik mungkin dan di kesempatan ini saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Semoga dapat kita bersua kembali dalam pertemuan yang lain.
terima kasih kepada semua. Jadi akhir kata, sebelum kita tamatkan program kita pada hari ini, guru besar akan berucap sepatah dua kata kepada semua guru, dan kepada Prof sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti AJK Ladap kita akan berurusan dengan Prof lah untuk sesi penghargaan yang seterusnya. Jadi terima kasih banyak-banyak Prof atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih. Okay, sama-sama. Baik, jadi cikgu-cikgu jangan live dulu, minta stay semua kerana AJK kita sedang mengambil kehadiran tak silap saya, dan guru besar akan memberi ucapan sepatah dua kata. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemput Ustazah Atirah untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertamanya ucapan ribuan terima kasih pada pengurusi majlis yang mengendalikan majlis pada hari ini. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Profesor Dr. Yusran yang berkongsi ilmu dengan guru-guru di Sekolah Rendah Agama Integrasi Bandar Baru Bangi. Semoga ilmu yang diberi mendatangkan manfaat yang besar pada guru-guru dan juga murid-murid, insya-Allah. Sebenarnya ada beberapa perkara ya di kesempatan ini saya minta guru-guru berkumpul sebentar. Ada beberapa perkara yang ingin pihak sekolah maklumkan. Baik, yang pertamanya mengenai borang Akta 1972, saya mohon guru-guru tetap hantar ke pejabat selewatnya pada hari Isnin, iaitu pada 25 hari bulan ya. Okay, kita kumpul di pejabat sekolah, nanti pejabat sekolah yang akan uruskan ke PAID. Baik, yang keduanya, pihak sekolah ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah di atas kesungguhan semua guru-guru dalam melaksanakan PDPR. Walaupun terdapat kengkangan ya daripada segi line internet dan sebagainya, tapi saya percaya masalah itu dapat diatasi. Sekarang ni guru-guru bukannya masa kita mencari alasan untuk tak melaksanakan PDPR. Sekarang ni masa kita mencari jalan. Dan alhamdulillah sebentar tadi ya guru-guru dapat lagi ilmu, tambah lagi satu ilmu untuk melaksanakan PDPR dengan lebih berkesan dan dengan lebih baik pada murid-murid. Jadi gunakan peluang ataupun ilmu yang dapat tadi ni untuk memperbaiki teknik pengajaran dan pembelajaran kita. Ini peringatan ni pun ni untuk diri saya sendiri juga supaya kita bersama-sama. Sebabnya apa? Bila saya dekat sini, saya perhatikan bila saya berada di Serai Bandar Baru Bangi ni, saya perhatikan harapan ibu bapa terhadap guru-guru ni sangat tinggi. Dia sampai satu tahap tu, saya pada pandangan saya tak boleh kata tidak. Kena usahakan sampai jadi juga. Jadi saya harap guru-guru ambil perhatian perkara ni dan sama-sama kita berusaha. Baik, saya ada ikuti perkembangan ya yang guru-guru hantar line untuk PDPR pada murid-murid, dan saya perhatikan kebanyakannya menggunakan kaedah GM. Jadi saya ucapkan tahniah dan juga tahniah pada guru-guru yang kalau kata hantar yang secara biasa. Tapi saya suka ingatkan jika guru-guru menghadapi masalah ya, contohnya tak dapat buat secara GM, ada kerja di luar sebagainya, saya harap jangan bagi alasan pada murid. Kita bagi alasan pada ketua. Alasan tu bagi pada Cikgu Nursia ataupun maklumkan pada saya. Murid-murid hanya kita bagi ilmu sahaja. Sebab tu bila ibu bapa baca yang alasan tu, saya takut nanti persepsinya lain pula. Sedangkan kita dah berusaha. Okey, kalaulah kata kaedah pertama kita tak boleh nak laksanakan, jadi guru-guru mesti dah ada kaedah yang kedua untuk dia menampung sekiranya kaedah yang pertama tu tak dapat dijalankan. Jadi saya dimaklumkan ada seorang guru ya, bila dia kaedah GM-nya tak dapat dilaksanakan, tengah-tengah buat tu ada masalah, dia terus dia masukkan kaedah yang kedua. Jadi kita semua kena bersedia dengan ke arah tu sekarang. Baik, kalau ikutkan perkongsian daripada
Dr. Yusran tadi, harapan dia untuk kita menggunakan kaedah yang lebih baik itu tinggi. Okey, jadi sekarang ni pada pandangan saya, yang pertamanya saya akan mewujudkan satu kumpulan pakar IT sekolah. Dalam jawatan kuasa tu nanti dia terdiri daripada guru-guru yang pakar mengenai IT ni untuk sama-sama membantu guru-guru yang lain. Jadi nanti insya-Allah saya akan adakan perjumpaan berskala kecil. Maksudnya perjumpaan antara saya, guru kurikulum dan juga dengan guru yang pakar IT ni, dengan guru daripada tahun 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6 untuk sama-sama kita berkongsi masalah ke maklum balas dan sebagainya. Itu sebagai satu cara untuk memperbaiki lagi teknik PDPR kita sepanjang musim PKP ni. Ya. Baik. Yang keduanya, yang berikutnya, saya amat berharap supaya guru memperbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran. Kalau sebelum ni kata dah ada kan, dah buat macam pelbagai, tapi kita tambahkan lagi, macam doktor cakap tadi, sebenarnya ada aktiviti yang murid-murid boleh ikut sama. Maksudnya bukan dalam kita mengajar tu bukan dalam keadaan yang statik saja, tapi boleh melakukan pergerakan. Ya, baik. Yang berikutnya, saya mohon guru-guru kelas ambil maklum pada murid yang tak dapat mengikuti kelas secara online dengan masalah kerana kengkangan ekonomi. Contohnya kalau kata ibu maklumkan tak dapat ikut program ni lah cikgu sebab duit tak cukup perbelanjaan contohnya ya. Jadi kalau ada kes macam tu dekat kelas cikgu-cikgu, minta ibu bapa tersebut buat surat lepas tu hantarkan kepada PKM. Nanti insya-Allah sekolah akan usahakan untuk membantu anak murid kita supaya dapat mengikuti pelajaran. Jadi kita tak nak ada di kalangan anak murid kita yang tercicir. Jadi nanti itu salah satu segi. Satu lagi menunjukkan kita cakna dengan anak murid kita. Kita ambil berat. Walaupun dalam tempoh PKP ni kita ambil berat dengan anak murid kita yang tak dapat mengikuti pelajaran secara online. Kalau kata masalah utamanya masalah ekonomi, bagi tahu dengan ibu bapa tu buat surat maklumkan. Jadi insya-Allah segala macam butiran apa maklumat ibu bapa tu kita akan rahsiakan, tapi pihak sekolah akan usaha untuk mencari bantuan supaya anak murid kita ni dapat belajar seperti kawan-kawan yang lain juga. Baik. Yang berikutnya ataupun yang berikutnya ya, sekiranya ada di kalangan guru-guru, maklumlah kan bila tempoh PKP ni kesan yang ketara ialah pada kesan ekonomi. Jadi sekiranya ada di kalangan guru-guru yang menghadapi masalah dari segi terutama dari segi kewangan lah ya. Boleh terus PM pada saya. Bukanlah kata saya akan memberi bantuan secara tunai ke apa, tapi insya-Allah kita akan usahakan supaya kita sama-sama dapat mewujudkan dalam tempoh PKP yang serba mencabar ni ya, kita dapat mewujudkan suasana kerja yang harmoni, seronok. Jadi kata kalau masalah duit, masalah ekonomi tak dapat mengajar Ustazah sebabnya ada lagi keperluan yang lebih utama berbanding dengan nak beli line internet dan beli data dan sebagainya. Jadi nanti bolehlah WhatsApp personal dekat saya. Ini sebagai salah satu cara pihak sekolah cuba menjaga kebajikan guru-guru. Ya. Baik. Yang berikutnya, saya lupa nak pesankan tadi, sekiranya guru-guru ada masalah penggunaan data ataupun line internet tak kuat dekat rumah dan sebagainya, guru-guru boleh datang ke sekolah. Untuk buat PDPR. Kalau kata jadualnya hari Rabu, datang hari Isnin pun tak apa, buat rakaman. Nanti daripada rakaman tu boleh dipanjangkan pada anak-anak murid yang lain. Jadi sekiranya memerlukan kehadiran ke sekolah tu, kena bersurat sekarang. Maklumkan dengan PT lebih dulu, pihak sekolah akan keluarkan surat. Lepas tu nanti kita akan bagi pada guru-guru sebagai satu langkah keselamatan bila membuat pergerakan khas ke sekolah. Ya. Baik. Mengenai peperiksaan PSRA, UPSR, PKK dan sebagainya tu, untuk setakat ni guru-guru mengajar seperti biasa untuk kelas yang terlibat dengan peperiksaan. Sekiranya ada perubahan mengenai
pelaksanaan peperiksaan tersebut, pihak sekolah akan maklumkan secepat mungkin pada guru-guru lah ya. Jadi buat sementara ni guru-guru yang terlibat dengan kelas peperiksaan, tingkatkan usaha, gandakan usaha supaya anak murid kita belajar dengan lebih baik dan berkesan. Baik. Jadi untuk setakat ni ini sahaja yang saya ingin sampaikan. Tapi apa yang penting dekat sini, pihak sekolah akan memantau pelaksanaan PDPR di kalangan guru-guru dan juga pihak sekolah akan membantu. Kita sama-sama bekerja. Macam Dr. Isran cakap tadi, sekarang ni dah istilahnya kita tolong kita. Guru-guru tolong kita, guru-guru tolong sekolah, sekolah akan tolong guru-guru. Jadi nanti kalau kata sekiranya ada masalah, macam saya cakap tadi, akan ada perjumpaan berskala kecil. Pada situ kita akan bincang masalah yang guru-guru hadapi dan kita cuba cari penyelesaiannya berdasarkan pada bantuan dengan guru-guru yang pakar IT. Ya. Jadi nanti saya mohon kerjasama daripada Cikgu Razin, Cikgu Hadi untuk tolong kawan-kawan yang lain. Okey, jadi akhirnya ini sahaja. Jadi semoga ilmu yang kita dapat sebentar tadi bermanfaat, menambahkan lagi keyakinan guru-guru, dah tak ada stres, dia lebih seronok untuk mengajar. Baik, setakat ini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Guru Besar Ustazah Atirah atas ucapan itu tadi. Jadi saya kira berakhirlah majlis kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita akhiri majlis kita. Sebelum tu saya nak ingatkan semua guru-guru supaya isi Google link form yang telah diberi pada grup WhatsApp sekolah. Dalam link tu telah disebut sebagai, sekejap saya tengok, feedback ataupun borang kaji selidik latihan dalam perkhidmatan ladap siri 1. Jadi guru-guru diwajibkan untuk isi borang ini melalui link yang telah diberi. Baik, itu saja kita akhirkan majlis kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم
يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس